I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita terima satu berita yang cukup menggemparkan. Nak cakap rasuah, memang dari dulu kita sudah dengar banyak saja perkara yang berlaku melibatkan rasuah. Bahkan bukan saja melibatkan rakyat biasa, tetapi melibatkan kepimpinan politik. Dan yang terkini adalah berkaitan dengan pemimpin ataupun yang memegang jawatan tertinggi bagi negeri. Mungkinkah menteri besar, mungkinkah ketua menteri. Yang pasti 8 adun yang viral baru-baru ini berkaitan dengan video bincang rasuah. Persoalannya, siapakah adun ini? Adakah mereka memang benar-benar menteri besar ataupun ketua menteri ataupun memegang jawatan yang tertinggi di sebuah negeri? Dan persoalan seterusnya, di negeri manakah perkara ini berlaku? Saudara-saudara, ada satu artikel yang menyebut nama Ketua Menteri Sabah. Dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, nak cakap Ketua Menteri Sabah terlibat, kita tidak boleh cakap begitu. Tapi dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, lagi pendedahan, saya Ketua Menteri, kamu CEO. Video tambahan itu tidak termasuk 8 video dakwaan perbualan rasuah melibatkan 8 adun. Perkongsian daripada Malaysia Kini, dalam perkembangan terbaru dakwaan skandal rasuah, seorang pemberi maklumat mengeluarkan video tambahan. Di samping 8 video perbualan rasuah melibatkan 8 ahli politik, menurut pemberi maklumat itu, video itu dikeluarkan untuk perhatian Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saya mahu serahkan semua bukti kepada tuanku. Saya tidak tahu bagaimana. Oleh itu, saya keluarkan video ini melalui media, katanya. Video itu menunjukkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management Sdn Bhd John T. Enggihon menuduh Ketua Menteri Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Menurut pemberi maklumat, video itu direkam pada 1 Oktober dengan persetujuan Enggihon. Saudara-saudara, kalau benar perkara ini sampai ke tahap yang amat serius sehingga kes mahkamah, dan kalau benar mana-mana ketua menteri di Malaysia ini, mana-mana adun di Malaysia ini yang terlibat dengan kes ini, adakah dengan ini mereka akan serta-merta dipecat? Darjah kebesaran yang mereka ada hari ini akan ditarik balik. Dan apa pula nasib kepada yang mengeluarkan maklumat ini? Menurut pemberi maklumat itu, video itu dikeluarkan untuk perhatian Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Mungkinkah tidak selamat lagi bagi pemberi maklumat itu pada hari ini sehingga ada berita yang di mana beliau perlu diberikan perlindungan oleh SPRM kerana telah membuat pendedahan ini? Kita nantikan saja apa akan berlaku seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu titah yang pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia dan kepimpinan politik di Malaysia. Melalui perkongsian daripada Sinar Harian, dalam satu video, artikel bertajuk Agong ambil berat kes buli. Titah Kementerian Pertahanan beri perhatian serius. Titah ini pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Berita sepenuhnya Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan Kementerian Pertahanan memberi perhatian serius terhadap kes buli yang telah beberapa kali dilaporkan berlaku
di Akademi Latihan Ketenteraan ALK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Memandang serius kes buli terbaru yang mengakibatkan seorang penuntut mengalami keretakan tulang rusuk dan tulang belakang, Seri Paduka Baginda bertita, budaya buli tidak boleh dibiarkan berlarutan. Ia bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan pelajar, tetapi juga mencemarkan reputasi institusi pengajian tinggi di negara ini. Titah Seri Paduka Baginda dalam hantaran yang dikongsi di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Menurut hantaran itu, Seri Paduka Baginda juga berkenan menerima menghadap Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin di Istana Negara. Sultan Ibrahim bertita, kes buli di ALK UPNM bukan pertama kali dilaporkan. Malah sebelum ini sudah terjadi beberapa kali sehingga meragut nyawa. Yang di Pertuan Agong bertitah bahawa dalam pasukan tentera, latihan keras adalah perkara biasa, bertujuan untuk membina kekentalan mental dan jiwa yang kuat, seperti pernah dilalui Seri Paduka Baginda sendiri semasa menjalani latihan ketenteraan. Namun, ini bukan bermakna latihan itu boleh sampai ke tahap buli atau menyeksa seseorang sehingga mendatangkan kecederaan fizikal atau meragut nyawa. Ini adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan. Saya mahu Kementerian Pertahanan mengambil serius perkara ini, kerana kes buli sudah beberapa kali berlaku di ALK UPNM, titah Seri Paduka Baginda. Ahad lepas, polis mengesahkan sedang menyiasat kejadian membabitkan seorang mahasiswa UPNM berusia 19 tahun yang disyaki dipijak sehingga cedera parah di rusuk dan belakang badan oleh seorang penuntut senior tahun 3 universiti berkenaan. Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selepas kita dikejutkan dengan satu berita berkaitan dengan adun ataupun video adun bincang rasuah. Ada yang kata pemimpin paling berpengaruh di negeri, mungkinkah juga seorang ketua menteri ataupun mungkin menteri besar. Nah, yang terkini, tuan-tuan dan puan, banyak saja pendedahan yang kita dengar berkaitan dengan ini. Namun ini satu pengakuan daripada kepimpinan PAS yang pasti mengejutkan ramai. PAS gesa SPRM siasat segera dakwaan rasuah 8 adun. PAS menggesa SPRM untuk menyiasat dengan segera dakwaan seorang pemberi maklumat berkenaan skandal rasuah melibatkan 8 adun. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya meneruskan di dalam isu ini, adakah 8 adun ini adalah mereka, kesemua 8 adun ini adalah daripada satu parti yang sama ataupun berasingan parti? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah mereka daripada kepimpinan kerajaan ataupun mungkin kepimpinan pembangkang? Saudara-saudara, kalau mereka dari kerajaan pun ataupun mungkin daripada pembangkang ataupun mana-mana parti, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, kita teruskan. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berkata, SPRM tidak perlu menunggu laporan rasmi dibuat sebelum mengambil tindakan. PAS menegaskan SPRM mempunyai tanggung jawab moral dan undang-undang untuk bertindak dengan segera terhadap dakwaan ini. Meskipun tiada aduan rasmi yang dibuat, SPRM tidak wajar hanya menunggu aduan secara rasmi untuk bertindak. Sebaliknya, harus memulakan siasatan berasaskan maklumat awal yang telah diketahui umum, katanya dalam kenyataan. Malaysia kini melaporkan berkenaan 8 rakaman video yang didakwa memaparkan adun membincangkan rasuah
berjumlah ratusan ribu ringgit yang diterima mereka untuk menyokong proyek di negeri berkenaan. Dalam pada itu saudara-saudara, persoalan yang seterusnya adalah di negeri manakah berlaku perkara ini. Dalam rakaman itu, seorang ahli perniagaan didengar berbincang mengenai pemulangan wang rasuah itu, memandangkan proyek itu telah dibatalkan. Pemberi maklumat tersebut menuntut perlindungan diberikan kepadanya. Namun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menegaskan ia hanya boleh dibuat selepas dia membuat laporan secara rasmi. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan?